Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Setelah sebulan kita berehat daripada EPL, mari kita berikan tumpuan dahulu pada perlawanan yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Arsenal bakal bertemu Tottenham di Emirates Stadium dalam North London Derby pada pukul 7.30 malam waktu Malaysia. Pada pukul 10 malam pula, Liverpool akan menerima kunjungan Brighton di Anfield. Crystal Palace akan melayan kunjungan Chelsea di St James's Park, London. Di Craven Cottage pula, Fulham akan bertemu dengan Newcastle dan Southampton akan menentang Everton di St Mary's Stadium, Southampton. KAM Sport teruskan usaha ambil alih Everton. KAM Sport yang berpangkalan di Amerika Syarikat meneruskan perbincangan mereka dengan pemilik Everton sekarang, Farhad Moshiri. Setelah bertemu dengannya pada awal tahun ini, Farhad Moshiri ada menyatakan hasratnya untuk menjual Everton pada Julai lalu, tetapi mendedahkan yang dia hanya mahu menjual separuh daripada kelab sahaja bagi mendapatkan dana untuk membina stadium baru dan juga untuk jendela perpindahan pemain. Perbincangan masih lagi berlangsung tetapi mereka masih belum mendedahkan kepada umum sama ada ianya positif ataupun sebaliknya. Nike utamakan Haaland. Satu kenyataan telah dikeluarkan oleh Nike di mana mereka dalam proses untuk mendapatkan kembali Haaland setelah pemain itu memilih untuk bersama Adidas sejak masa lalu. Proses yang dilakukan Nike ini menyebabkan Harry Kane terpaksa menunggu lebih lama lagi mendapatkan kontrak barunya bersama Nike. Harry Kane masih lagi berada di tempat teratas dalam senarai mereka dan ada kemungkinan untuk mereka tidak menyambung kontrak Harry Kane disebabkan kerana masih lagi dalam fasa mengukuhkan semula syarikat setelah terjejas teruk semasa musim pandemik COVID-19. Harapkan mereka ke stadium untuk selamanya, kata Antonio Conte. Itulah reaksi daripada pengurus Spurs mengenai insiden balai pisang terhadap pemainnya iaitu Richarlison semasa perlawanan antarabangsa di Paris 2 hari yang lalu. Dia juga menyifatkan sebagai sesuatu yang sangat memalukan dan tidak bermoral kerana ianya dapat menjejaskan mental seseorang pemain itu. Para penyokong sepatutnya lebih matang dalam menunjukkan ekspresi mereka terhadap pemain, bukan dengan cara resis sebegini. Pengurus itu juga terkejut dan berkata yang kita sudah pun berada pada tahun 2022 dan perkara memalukan ini masih lagi berlaku. Sila haramkan mereka yang terlibat daripada memasuki mana-mana stadium bagi mengelakkan manusia-manusia seperti ini terus mempengaruhi penyokong lain untuk melakukan benda yang sama di masa hadapan, tambahnya lagi kepada media. Tony perlu buktikan yang mereka semua salah. Di sebalik kegagalannya untuk bermain walau seminit pun bersama dengan skuad England baru-baru ini, penyerang Brentford Ivan Toney juga tidak terlepas daripada kritikan pedas peminat dan pundit bola sepak di England. Dia yang dilihat kecewa apabila tidak dipilih untuk bermain oleh Gareth Southgate diberikan sokongan sepenuhnya oleh pengurus dia di Brentford iaitu Thomas Frank. Pengurusnya itu mengharapkan yang Tony dapat membetulkan tanggapan orang ramai terhadapnya dengan membuktikan dia di atas padang, yang dia juga antara penyerang yang terbaik di England. Thomas Frank menjadi watak penting kepada pemain itu setelah persembahan yang menarik pada musim lepas dan musim ini. Adakah episod Brendan Rodgers di Leicester City akan tamat pada minggu ini setelah kegagalannya mengembalikan prestasi anak buahnya ke landasan sebenar pada musim ini? Ramai mencakapkan yang dia akan dipecat sebaik saja international break, tetapi sebaliknya yang berlaku, di mana dia terus kekal menarajui skuad The Foxes itu. Mereka tewas 6-2 kepada Spurs pada perlawanan terakhir mereka. Dan jika mereka tewas lagi menentang Forest 7 minggu ini, maka akan berakhirlah era Brendan Rodgers di Leicester City. Masa untuk Casemiro bersinar. Setelah menyertai Manchester United musim panas lalu, dia dilihat sedikit sukar untuk mendapatkan tempat dalam kesebelasan utama Erik ten Hag. Pengurus itu lebih gemar memilih gandingan antara McTominay dan juga Eriksen yang dilihat memberikan import yang baik setakat ini. Dia yang setakat ini lebih kerap masuk sebagai pemain gantian, diharap dapat memberikan sesuatu dan mengambil kesempatan ke atas Manchester Derby untuk menunjukkan tahap prestasi yang sebenar. Penampilan pertama Roberto De Zerbi menjadi tumpuan utama setelah mengambil alih tugas Graham Potter di Brighton. Perlawanan pada Sabtu ini bakal menjadi ujian pertama dia apabila bakal bertemu dengan Liverpool di Anfield. Ini bukan tugas mudah kerana Liverpool dalam fasa untuk kembali ke prestasi sebenar dan sudah semestinya mereka akan bermain habis-habisan. Dia juga berkata yang mereka juga mempunyai pemain-pemain yang sangat berkualiti dalam memberikan saingan kepada Liverpool dan yakin anak-anak buahnya akan memberikan sesuatu yang positif dalam perlawanan ini. Untuk rekod, mereka kini berada di tempat keempat Liga berbanding Liverpool di tangga ke-8. Bolehkah Newcastle United menang ke atas Fulham? Newcastle setakat ini telah seri sebanyak 5 kali daripada 7 perlawanan. Diharap dapat menemui kembali rentak kemenangan dalam misi mereka untuk memburu tempat ke-10 dalam Liga. Fulham yang menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan setakat ini dilihat sebagai pilihan untuk menang berbanding Newcastle berdasarkan kepada kedudukan Liga terkini di mana Fulham berada di tangga ke-6 manakala Newcastle berada di tangga ke-10.
Fulham setakat ini telah berjaya menang 3 perlawanan, meletakkan mereka pada kedudukan yang lebih baik daripada Liverpool dan juga Chelsea. Tiada pemain baru bakal menggantikan Benzema. Real Madrid dikabarkan tidak akan mendapatkan penyerang baru bagi menggantikan Karim Benzema pada musim panas nanti, kerana mereka telah pun membuat persiapan bagi mendapatkan Erling Haaland pada 2024 dengan nilai 180 juta euro. Selain Haaland, Joao Cancelo juga berada di bawah radar mereka. Jan Oblak akan ke Tottenham Hotspur. Mereka sedang membuat persiapan bagi menggantikan penjaga gol utama mereka yang sudah pun menjengah usia 35 tahun dengan merancang untuk mendapatkan Jan Oblak daripada Atletico Madrid. Oblak masih mempunyai kontrak sehingga 2028, tetapi Atletico telah bersedia untuk menerima tawaran dari mana-mana kelab yang berminat untuk mendapatkannya. Arsenal masih yakin untuk mendapatkan Douglas Luiz. Setelah mereka gagal mendapatkan pemain antarabangsa Brazil itu pada hari-hari terakhir jendela perpindahan yang lalu, mereka masih lagi yakin pemain itu akan menyertai mereka pada Januari nanti. Manuel Locatelli dalam radar Newcastle. Pemain bintang Juventus bakal menjadi milik mereka pada Januari nanti setelah mereka dikatakan sudah pun bersedia untuk membuat tawaran sebaik saja jendela perpindahan dibuka. Mereka turut mendapat saingan daripada Brighton dan juga Arsenal. Liverpool berminat dengan Mo Salah baru. Pemain sayap muda Mesir, Ibrahim Adil, dilihat sebagai jelmaan baru Mo Salah, dikabarkan mendapat minat daripada Liverpool. Dia yang kini berusia 21 tahun itu telah membuat beberapa penampilan di samping Mo Salah dalam beberapa kejohanan seperti Africa Cup of Nations 2021 dan merupakan sebahagian daripada skuad Olimpik Mesir pada 2020. Mo Salah sendiri akan memastikan yang bosnya di Liverpool sedar dengan bakat yang ada pada Ibrahim Adil, sambil skuad Liverpool juga sudah familiar terhadap pemain muda tersebut. So itulah berita untuk hari ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.